إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وأصحابه ومن زرة أهل البيت شيء لله لهم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقول قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama kita ungkapkan rasa syukur untuk kali kedua saya berjumpa dengan tuan-tuan, iaitu bulan Ramadan. Semalam tadi Cik Jafri telefon lah. Jadi dia pun tak dapat datang sebab baru keluar dari hospital. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu. Satu majlis yang disebut oleh Ibnu Abbas iaitu taman syurga, disebut Raudah. Kita memanglah keinginan kita kalau pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, kita nak dapat tempat Raudah tu. Tapi sekarang ni banyak benar orang kata dia punya kesusahannya. Kadang kalau tak ada ikut di peraturan tu tak dapatlah. Tapi sebenarnya kalau kita balik ke Malaysia, sebenarnya segala tempat-tempat yang ilmu tu itulah Raudah. Jadi kita manfaatkan. Sebab dengan ilmu ni insya-Allah akan menghapuskan kejahilan. Sebab ulama sebut di antara kelemahan umat ialah pertama kerana kelemahan agama. Bila kelemahan agama itu kadang-kadang menafsir Islam dengan cara dia, bukan berdasarkan hujah, bukan berdasarkan dalil. Yang keduanya kerana kelemahan di sudut Di sudut kejahilan dia, di sudut Di sudut kefahaman dia. Sebab dia ada yang kalangannya belajar tapi dia tak terfakuh. Itu bahaya tuan-tuan. Belajar tinggi-tinggi tapi dia tak terfakuh. Macam ibarat beginilah. Orang pergi haji, di antara yang disebut contoh tu jamrah, kan, kita baling. Orang dia tahu ilmu tu, mana baling, tapi baling dengan selipar. Itu orang tak tafakuh lah tu. Tu. Maknanya dia sebab tu batu yang sederhana dan sebagainya. Dia itu kilogram dia lah. Ikut nafsu dia. Memanglah kita nak rasa tunjuk sikap kita dengan syaitan tu. Itu simbolik je. Jadi begitu juga ilmu ni tuan-tuan. Ilmu ni walaupun sikit tetapi biar orang kata faham. Sikit faham. Itu lebih baik daripada banyak tapi tak faham. Sebab tu kita nak agama ni harus difahami dengan arti-kata yang sebenar. Sebab Islam adalah agama yang diutuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rahmatan lil alamin, untuk bawa manusia kepada kejayaan dunia dan akhirat. Dia bukan makna satu agama yang difahami oleh sebahagian daripada golongan-golongan yang anggap bahawa sama seperti mana agama Kristian, agama Yahudi. Tidak. Islam ni satu satu sistem hidup. Dia makna daripada perkara yang kecil sampailah perkara yang fa in tanaza'tum fi syai' faradu ila Allah wa rasul. Walau sebesar-besar sekali mana ma faradna fi kitabil syai'. Tak ada apa satu aku alpa pun dalam Quran. Mana semua hal yang berkaitan Islam ada dan telah ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat dalam mempraktikalkan dalam kehidupannya. Sebab tu tak heran Nabi dan para sahabat mereka ni berjaya dihormati oleh orang, bukan saja oleh lawan tapi oleh kawan. Inilah kita nak kembalikan hasrat itu.
Tuan-tuan, pada malam ni, kalau berdasarkan apa yang saya belajar saya mengajar di Batu 17, pada hari ini kita pergi Al-Azkar yang karangan Imam Nawawi rahimahullah dalam bab yang mengenai ucapan orang yang memasukkan mayat di dalam kubur. Apa ucapan yang kita boleh diajar oleh Rasulullah bila kita nak masukkan orang ke dalam kubur. Adakah ontok-ontok ya ataupun macam mana? Jadi macam mana nak dapat pahala di situ. Ya. Satu. Dan satu lagi kitab ni lah, kitab persiapan menjelang kematian. Sebab dua-dua ni lebih kurang kepada topik yang sama berkaitan kematian. Semua ini ialah amalan yang boleh kita laksanakan. Cuma saya tak serah pada tuan-tuan lah. Nak yang ni ke atau nak yang Al-Azkar? Saya beri pilihan. Kalau nak satu ya, saya satulah. Sebab kita pun masa terhad kan. Jadi macam inilah. Saya ingat saya ambil kitab apa ni, Al-Azkar ni, dan nanti saya beri amalan-amalan yang boleh kita amalkan kita saat kita menjelang kita nak kematian dan sebagainya, insya-Allah. Baik, wa qala musannifu rahimahullah. Tajuk hari ini ialah bab mengenai ucapan orang yang memasukkan mayit ke dalam kubur. Selalu kita baca mayat, dia mayit ya, atau dia itu perkataan yang sebenar. Ini ucapan orang yang masukkan mayat di dalam kubur diriwayatkan dari Sunan Abi Daud, Tirmizi dan Baihaqi. Jadi Imam Nawawi ini tuan-tuan, dia adalah merupakan salah satu ulama Imam Syafi'i ya, daripada grup Imam Syafi'i lah. Selain daripada Ibnu Ammar radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Ammar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau apabila meletakkan mayit dalam kuburnya mengucapkan dengan di sini tulis sebagai perkataan malu dengan nama Allah bismillah dan berdasarkan ajaran millata Ibrahim. Mana kita sebut bismillahirrahmanirrahim ala millata Ibrahim. Atas agama millata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita letak mayat tu dalam kubur, kita ungkapkan bismillahi ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita letak tu moga-moga si mayit ini berada dalam ajaran atau berada dalam kelompok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita dulu pernah sebut tentang Nabi ni ada telaga Kausar, betul tak? Telaga Kausar. Telaga Kausar, jadi telaga Kausar ni kelebihan dia bila kita minum hilang dahaga. Dan cawan dia tu sebanyaknya di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bintang-bintang di langit, banyak tak banyak. Tapi ada kelompok bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu, lalu ada sebahagian daripada orang umat dia ditahan oleh baginda Nabi ditahan oleh malaikat. Kenapa agak-agak tuan-tuan? Padahal dekat dunia dia berselawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa? Jadi baik. Ataupun sebagainya. Jadi disebut bahawa malaikat serta menjawab soalan yang dikemukakan oleh baginda Nabi sallallahu pertama kerana dia murtad setelah kewafatanmu ya Rasulullah. Kita tahu kan bahawa selepas Nabi SAW meninggal, itu umat terdahululah ada di kalangannya yang murtad sebab tak nak keluar zakat antaranya lah. Dan bumi umat Islam dah habis. Dan yang keduanya kerana tidak mengikut sunnahmu ya Rasulullah. Maknanya apa yang dibuat oleh Rasulullah dia tak ikut. Maknanya perjalanan Rasulullah. Bila sebut sunnah tuan-tuan, dia terbagi kepada dua. Sunnah yang sunat, sunnah yang wajib. Sunnah yang sunat apa dia? Sunnah yang sunat contoh macam serban. Sugi yang saya ada sugi ni. Sugi ya, ada sugi kan. Itu sunnah. Mana benda yang kata apa? Sunnah yang kecil-kecil lah. Mana kita buat dapat pahala. Tapi ada satu lagi sunnah. Sunnah yang wajib. Sunnah ni apa? Perjalanan. Sebab tu kita tengok dalam kehidupan baginda Nabi SAW, Nabi berdakwah, Nabi mempertahankan agama, Nabi mentu, maknanya itu sunnah perjuangan. Maknanya kita kena melibatkan diri dengan itu walaupun dengan sedikit sumbangan kita. Sebab Allah SWT sebut dalam surah As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
Wahai orang beriman, hendakkah aku tunjukkan kamu akan satu perniagaan yang boleh selamatkan kita daripada azab api neraka? Tu'minuna billahi wa bi rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Iaitu kamu berjihad dengan harta dan dengan apa? Dengan diri kamu, dan itulah sebaik-baiknya. Zalikum khairul in kuntum la. Terus sebaiknya jika kamu mengetahui. Sebab tu tuan-tuan, kita hidup kita ni macam mana sekalipun kita nak supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab api neraka. Dia cara jalannya ialah untuk kita nak jadi Nabi tak mampu dah. Ya? Nak jadi wali, wallah alam lah, wali nikah adalah. Wali nikah kan, memang semua siapa anak-anak perempuan, jadilah wali nikah. Kan? Tapi nak jadi apa? Yang kita boleh ialah kita menyumbangkan diri kita untuk berjihad ke jalan Allah. Dengan cara kita membangunkan agama Allah. Kita mendirikan kita punya madrasah ni sebaik-baik mungkin, imarahkan dengan program-program agama. Itu sebahagian daripada perniagaan yang Allah SWT offer pada kita, mudah-mudahan menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Itulah kata sunnah perjuangan, sunnah yang wajib, yang perlu dilaksanakan oleh baginda. Kalau Allah kata Nabi hanya ajar bab semayang saja, Quran tak macam tu, kan? Maknanya dalam Quran dia tak macam tu. Tapi dalam Quran penuh dengan peristiwa-peristiwa yang kita belajar dalam sirah, perang Tabuk, perang apa lagi? Perang Badar, kan? Apa lagi? Perang Uhud, perang apa lagi? Perang Hunain yang Nabi sertai lah, perang Kandak. Itu maknanya menggambarkan bukan Islam ni menyuruh kita berperang, tetapi Islam ni ada kaedahnya. Kalau sekiranya dia tidak boleh lagi nak apa, jadi caranya dengan cara kita sekat. Terpaksa menunjukkan sikap itu, insya-Allah. Okey. Jadi dia sebut ini bahawa beliau bila meletakkan mayit dalam kubur mengucapkan bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh hafal? Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah aku atas mana moga orang ni yang mayit ni atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hadis Tirmizi dan hadis hasan. Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat dianjurkan pula mendoa. Tadi antaranya lah, dan Imam Syafi'i pula dan sahabat-sahabatnya mendoakan bagi si mayit bersama ini. Adapun doa yang dimuatkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Mukhtasar Al-Muzani adalah seperti mana yang panjang doa ni, tapi tak apa. Kalau kita dapat amalkan yang atas tadi pun dah memadai lah. Kata dalam buku-buku hal yang jenazah tu, kata doa atas ni ada dia tulis. Bismillahi ala millati Rasulillah SAW. Jadi doa yang Imam Syafi'i ini panjang, tak apa, saya kongsi juga. Allahumma assalamahu ilaika asihhahu min ahlihi wa walidihi wal qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa bainal kana yuhibbu kurbatu wal kharaja min sa'atil dunya wal hayati ilal zulama al qabri wa dhi'kihi wan nazala bika wa anta khairul manzulin bih in aqibtahu wa bazambih fazambi bin wa in afauta anhu fa anta ahlul afwi wa antal ghaniyun an azabih wa huwa fakirun ila rahmatika Allahumma skur hasanatuhu wa ghfir sayyi'atahu wa a'izhu min azabil qabr wa wajma' lahu bi rahmatika amna min azabika waqfihi kulla haulin duna jannah Allahumma khulfu bi min tariqatihi fil ghabirin warfa'hu fil illiyin wa ud'u alaihi bil fadli rahmatik ya arhamar rahimin. Artinya doa yang diajar oleh Imam Syafi'i itu artinya, ya Allah, kita cuba hayati doa ni, kalau tak dapat amal pun kita hayati doa. Ya Allah, orang-orang yang tidak merelakan dari isteri dan anaknya, kerabatnya dan saudaranya
menyerahkan kepadamu, ia telah terpisah dari orang yang senang berada di dekatnya, dan ia keluar dari kelapangan dunia dan kehidupan menuju kegelapan kubur, dan kesempatannya ia pergi kepadamu, dan engkau adalah sebab baik yang dikunjungi. Jadi tuan-tuan, kita bila berlaku ujian ni, kita dituntut diajar supaya ungkapkan kalimah innali wa inna ilaihi rajiun. Itu tanda kita redha. Mana kita redha di atas apa yang ujian yang Allah dapat beri pada kita. Sebab dalam kalimah tu sebenarnya dia ada unsur tauhid. Mana kita datang pada Allah kita datang, dan kepada Allah juga kita kembali. Jadi dalam kita menghadapi ujian ini, maka kita kena redha. Kita kena pasrahlah di atas segala apa yang berlaku. Jangan kita tunjukkan sikap seperti mana orang-orang kafir jahiliah yang tak redha, yang menunjukkan sikap protes, sampai menunjukkan sikap orang kata sampai koyak-koyak baju dan sebagainya. Itu amalan jahiliah. Tapi Islam ajar bila kita menghadapi situasi ini, ungkaplah kalimah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita banyakkan berdoa. Kalau pada yang perempuan dan pada lelaki pun ada, Allah maghfir lahu, kalau lelaki Allah maghfir laha, kalau ramai Allah maghfir lahu. Jadi maknanya doa ni nak sebut bahawa ia keluar dari kelapangan dunia. Biasanya doa ni kalau kita teliti dalam bacaan talqin ada ni. Ada. Dia imam tu akan baca doa ni. Maknanya memang maknanya dia telah berada dalam situasi yang sebelum ni senang, lalu sekarang dia kembali kepada kehidupan yang kegelapan dan sebagainya, dan kesempitan, yang semuanya tertakluklah kepada sejauh mana amalan yang dia lakukan. Walaupun amalan tu bukan kepastian, kita lakukan amalan ni bukan pasti yang kita ni confirm, tapi paling tidak pun kita, maknanya kita sebagai hamba, kita laksanakan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sebab tu baginda Nabi SAW bila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW melakukan ibadah sampai pecah-pecah kaki sebagainya. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, cukuplah. Tapi Nabi kata, adakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita ni tak tahu berapa nikmat yang Allah beri yang kita tak mampu nak menghitungnya. Melainkan kita kena bukti dengan ungkapan alhamdulillah, dan juga buktikan dengan amalan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkanlah ada sifat khauf dan raja. Mudah amalan yang kita lakukan itu mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai asbab untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Jadi apabila engkau menghukumnya, maka lantaran dosa, dan bila engkau memaafkan, maka engkaulah yang patut memaafkan. Tak ada siapa yang dapat memaafkan, mana Allah je. Saat-saat macam tu, tak ada dapat mak bapak ataupun anak-anak dapat memaafkan. Melainkan kalau sekiranya mereka ada 3 perkara yang boleh sampai ke dalam kubur, iaitu yang sebagai hadis Rasulullah sebut, apabila mati anak Adam, maka 3 perkara ni akan menjadi bonus kepada si mati, iaitu pertama apa dia? Ilmu yanfa'u bih, sedekah jariyah, dan al-waladun yad'u ilai. Maknanya pertama ialah ilmu yang dia ada, lalu dia keluarkan, dia sampaikan, lalu orang boleh menggunakan untuk manfaat dia. Mana dia menggunakan ilmu tu berpanjangan. Selagi dia gunakan ilmu tu, ilmu yang baiklah, maka selagi itulah dia akan, pahalanya akan berterusan dalam kubur. Sebab itulah kita buat macam ni lah sekalipun, tuan-tuan. Buatlah apa ilmu yang kita boleh sumbangkan untuk masyarakat. Pergilah, buatlah. Walaupun mungkin kita bukan ustaz, adakah ilmu agama, tak semestinya. Apa ilmu yang boleh orang gunakan ilmu tu, boleh dia jadikan sebagai apa? Sebagai kehidupan dia. Boleh. Untuk nyara kehidupan dia. Mana lagi dia gunakan, lagi itulah kita dapat. Begitu juga sedekah jariah. Kita sedekahkan sesuatu pada bangunan ataupun satu institusi, mana bangunan itu digunakan sampai bila-bila, pahala akan dapat pada kita. Dan satu lagi ialah anak yang
soleh yang berdoa pada kita. Cuma soalan orang tanya, apa Ustaz, anak yang soleh ni adakah dia ni seorang yang latar belakang agama? Tak, tuan-tuan. Dia maksudnya orang yang soleh ni, tuan-tuan yang baru ni kalau kita tengok dalam dia viral yang budak dapat 11A tu kan. 11A kan? No. Tapi dia aliran agama tak? Dia aliran agama Yang siapa yang Kelantan Ada. Okey. Tapi itulah maknanya jasa dia pada ibu. Ibu dalam masa dia saat dia sebelum pergi sekolah dia uruskan dan sebagainya. Tapi itulah hikmah daripada kejayaan itu Allah Taala nak memudahkan perjalanan dia. Ditakdirkan Allah cabut nyawa ibu dia untuk membolehkan si anak ni lanjut pelajaran. Alhamdulillah dia pun tak orang kata okap lah. Kalau ikutkan 10 tawaran tu, masya-Allah. Tapi dia kata nak tumpu ambil estam dulu. Tu di tempat tu lah. Okeylah. Dan maknanya itu terpulat pada dia lah. Tapi itu rezeki yang Allah beri pada dia. Nak sebut bahawa ini adalah ciri-ciri anak yang soleh. Tu maknanya yang berdoa, yang sentiasa. Jadi sebab tu kita kena berusaha untuk mewujudkan bai'ah. Bai'ah ni apa? Suasana soleh dalam rumah kita. Makna pastikan anak jangan abaikan solat. Tu. Walaupun dia bukan seorang yang kalau aliran agama, tapi dia jaga solat dia. Quran tak tinggal. Jadi kita nak orang kata qurratu ayun. Orang kata maknanya sebagai apa? Memberi, bila dipandang tu maknanya jiwa tu jadi tenang, ibu bapa jadi tenang bila. Jadi suasana tu harus diwujudkan. Ini penting tuan-tuan. Jadi kalau kita orang kata dah terlepih tu, tak apalah kita usahalah juga cucu-cucu kita, nasihatkan anak-anak kita supaya ambil. Benda ni penting. Sebab manusia ni macam mana pun agama tu mesti letak atas. Bila agama ditinggalkan akan jadi cakacil lah. Agama tu adalah pegangan kita. Agama tu adalah dia punya pokok dia. Kalau orang tinggalkan agama akan pura-peranda. Sebab dia memandukan kehidupan dia bukan berdasarkan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, kita sambung lagi sekali. Ya Allah, syukurilah kebaikan, ampunilah dosanya. Lindungilah dia dari siksaan kubur. Itulah kita orang yang berhimpun tu mohon syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala menyelamatkan dia daripada siksaan kubur. Namun terletaklah kepada amalan dia semasa hidup di muka bumi. Ya. Tapi kita ikhtiar kita bolehlah kita doa. Tertaluk pada dia. Ya. Keamanan baginya dari siksaanmu dengan rahmatmu, lindungi dia dari setiap kenegerian satu yang selain daripada syurga Allah. Ya Allah, gantikan dia dalam peninggalannya pada orang-orang yang masih hidup, angkatlah dia dalam illiyin. Maknanya kita nak ruh itu berada dalam illiyin. Dan tetapkanlah dia di situ dengan keutamaan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang dan di antara para penyayang. Itu doa yang diajar oleh Imam Syafi'i rahimahullah dengan sahabat-sahabat, dan ini telah diambil oleh mereka-mereka yang baca talqin dalam buku-buku ni, disusun dibaca doa ni lah. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya kita masuk bab mengenai ucapan sesudah pemakaman, mana lepas kubur, lepas selesai tanam. Okey. Saya nak tanya, ambil kesempatan ni nak tanya jugalah, kod maknanya lupa kan. Dia bila seorang Muslim dia kembali ke rahmatullah, 4 perkara yang dianjurkan kita buat apa dia? Boleh jawab kamu dah? Pertama, segera itu adab, itu memang itulah. Tapi apa dia? Kena mandi. Tu mandi penting. Jadi alhamdulillah kita di orang bawah ni ada tim amal. Tapi kalau tak ada tim amal, kono maknanya tim kita kena buatlah, kena standby tu. Sebab dia fardu kifayah. Kalau tak ada orang yang buat, dosa. Okey, jenazah tu lama tunjuk. Okey. Yang kedua, apa dia? Dikhafankan. Okey, yang ketiga, solat jenazah dan akhir sekali dikuburkan. Itu je, 4 perkara tu je yang menjadi hakul muslim. Apabila seorang muslim meninggal, kembali ke rahmatullah. Cuma kadang-kadang semayang ni kena perhati betul-betul lah.
yang tak sekali-sekala buat sampai dia boleh sujud pula kan. Ada juga tu. Nanti nampak kejahilan dia, tak apalah, kita tegurlah. Ya. Okey, baik. Mengenai ucapan sesudah pemakaman. Okey. Makam. Termasuk sunnah bagi orang yang berada di atas kuburan adalah menaburkan tanah dengan kedua tangannya 3 kali ke arah kepalanya. Okey. Ini sunnah, menaburkan tanah dengan kedua tangannya 3 kali ke arah kepala. Kepala tu, kepala ayat tu lah. Kita disunatkan menabur tanah dengan kedua tangannya. Ambil tanah tu 3 kali kita tu. Ada hikmah dia tu. Segolongan sahabat kami berkata dianjurkan untuk mengucapkan minha khalaqnakum. Dari dan daripadanya kami ciptakan kamu sudah penaburan pertama. Maknanya setiap penaburan tu dia ada bacaan dia. Dia tabur yang pertama minha khalaqnakum, tu yang pertama. Tabur yang kedua wa fiha nu'idukum, dan taburan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi benda ni sebenarnya dah ada dalam kitab-kitab lah. Kitab apa berkaitan dengan urusan jenazah. Cuma hari ni kita tahu bahawa rupanya apa yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat rupanya ada dia punya dalil dia. Jadi tujuan kita belajar hari ni nak tahu rupanya ni dalil dia. Jadi tak timbul lah kata tak ada. Tak ada apa? Tak ada dalil. Mana ada Nabi buat, tapi ni para sahabat. Maknanya kita disunatkan menaburkan kali pertama minha khalaqnakum, yang kedua wa fiha nu'idukum, dan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu sunnah ajalah. Mana kita ambil tanah pakai tangan tu. Pertama minha khalaqnakum, yang kedua minha wa fiha nu'idukum, yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan. Cuma saya sebut ini sunnah je. Kalau kita tak buat tak dalam kesalahan, tapi kelebihannya adalah sebab kita ikut sunnah, para sahabat dan sebagainya. Dianjurkan untuk duduk sesaat setelah selesai pemakaman guna membaca Al-Quran dan doa bagi si mayit, nasihat dan cerita orang-orang yang saleh. Itulah dia sebut talqin tu. Dia duduk kejap. Duduk kejap. Cuma kadang-kadang sebahagian daripada orang kita ni, dia bila talqin tu dia berdiri. Itu sunnah sebenarnya. Tapi kalau tak berdiri tu ada kesalahan? Tak ada kesalahan. Tu setengah kita tengok dia dia yang baca talqin tu dia ni. Dia sebenarnya bukan talqin je, dia bertazkirah. Penting masa saat ini tuan-tuan, sebab suasana orang ramai ketika itu, bila kita ambil ruang peluang itu untuk bertazkirah, ingatkan tentang kematian. Nabi suruh ingatkan mati banyak-banyak. Sebenarnya nak menimbulkan rasa kesedaran dan keinsafan. Sebab orang yang ingat mati sebenarnya menjadi orang yang lebih bersemangat untuk terus beramal. Dia bukan jadi orang yang fasik atau orang yang jumud. Sebab itu orang yang bila mendengar kematian, sepatutnya menjadi orang yang bersemangat sangat untuk apa? Untuk jadi lebih baik. Okey. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, kami sedang mengubur jenazah di Baqi'. Ini satu kuburan yang masyhur lah di Madinah, di Masjid Madinah tu, Baqi' Al-Gharqad. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kami, maka duduklah beliau dan kami sekelilingnya sedang beliau memegang tongkat. Ini bukti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan hadis yang Bukhari Muslim, Nabi ada buat amalan tersebut. Yang maknanya tunggu sekejap saat lepas kita makam tu, lepas ditanam tanah dan sebagainya, lepas tu Nabi duduk sekejap. Duduk dengan bercakap tentang hal-hal yang berkaitan ni. Lalu beliau menunduk dan mencungkil tanah dengan tongkatnya, kemudian bersabda, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, wa qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala natakallimu ala kitabina, wa qalu
faqalu a'malu fakullun muyassirun lima khuliqa lahu. Tidak seorang pun di antara kamu melainkan sudah ditetapkan tempatnya di neraka dan tempatnya di syurga. Pada sahabat bertanya, tidakkah kita bertawakal saja kepada suratan takdir kita? Beliau menjawab, beramallah. Setiap orang itu dimudahkan bagi apa yang ditentukan baginya. Tak sebut, Rasulullah sebut maknanya memanglah secara apanya kita dah ada dah di sisi apa orang kata kisah orang kata salinan senarai di sisi Allah Taala siapa yang masuk neraka, pasal masuk syurga. Tapi Nabi tekankan sekadar kita bertawakal semata-mata tapi kita tak beramal tak ada guna juga. Beramallah. Mudah-mudahan dengan beramal itu akan memberikan kita asbab Allah Taala terima amalan kita dan asbab untuk kita lepas daripada azab api neraka. Jadi kata kita kena usahalah, berusaha beramal, membuat satu benda yang baik. Tu. Jangan benda-benda yang menyebabkan kita selalu buat dosa dan sebagainya. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Baihaqi dengan isnad hasan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari mengubur mayat berdiri di atasnya dan bersabda. Itu sebagai buktilah bahawa Nabi SAW dia selesai kematian tu dia tanam Nabi berdiri kejap. Mana berdiri kejap dan bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahu la yus'alu. Maknanya Nabi kata, mohonlah ampun bagi saudaramu dan mohonlah penempapan hati baginya kerana dia sekarang sedang ditanya. Tuan-tuan ya. Maknanya nak sebut Nabi berdoa kepada umat dia dalam doa ni iaitu supaya Allah Taala kita disuruh kita supaya mohon keampunan, mohon keampunan bagi saudara kita lah. Terutama anak-anak, jangan maknanya anak-anak ni tak minta ampun kepada Allah untuk ibu bapa dia. Dan dalam masa sama mohon supaya Allah tetapkan hati kita ni orang yang dalam kubur tu supaya tetap dalam istiqamah dalam kehidupannya, berada dalam agama. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita tengok dalam talqin, bila soalan-soalan yang dikemukakan oleh dibaca oleh imam, oleh pembaca talqin, bahawa seluruh soalan-soalan sebenarnya telah kita tahu, ya. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Semua tu kita dah tahu dah. Cuma apakah yang perlu kita laksanakan? Melainkan tak dapat tidak kita berusaha untuk menjadi, kalau maknanya ma rabbuka, siapa Tuhan kamu, kita kena dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan tinggalkan solat, jangan derhaka kepada Allah, jangan ungkapkan kata-kata yang menyebabkan Allah murka. Itu kena. Sebab kita nak supaya Allah redha kita. Ma nabiyuka, siapa nabi? Kalau dalam kehidupan kita tak ikut akan apa yang Nabi suruh, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, bagaimanalah diharapkan kita boleh menjawab soalan dalam kubur. Maknanya kita tahu dah itu Nabi, tapi kita tak ikut apa yang disuruh. Sebab tu kalau kita tengok dalam doa, dalam talqin tu, kita mempunyai satu sikap prinsip kita. Walaupun orang tak suka pun tak apalah, apa-apa boleh peduli kan doa tu kan. Aku akan terus istiqamah. Tu kena yakin bahawa apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga ma ikhwanuka, saudara, siapa saudara kamu, ma imamuka, siapa imam kamu, dan sebagainya. Itu semua tertaluk kepada pengamalan kita masa hidup di muka bumi. Dan dia akan dapat secara mudah untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, insya-Allah, dengan asbab itulah. Dianjurkan untuk duduk sesaat. Okey, kita selesai tadi. Okey, jadi maknanya itu doa yang Nabi suruh kita bacalah bila selesai itu.
banyak minta mohon keampunan dan juga semoga tetap orang yang dalam apa tu yang mayit tu supaya tetap dalam kehidupan dia lah, supaya saat-saat dalam kubur tu kita tahu banyak perkara yang nak akan hadapi ujian. Berkata Asy-Syafi'i dan para sahabatnya dianjurkan membaca sedikit ayat Quran. Diriwayatkan dalam Sunan Baihaqi dalam isnad hasan bahawa Ibnu Ammar, Abdullah bin Ammar, menganjurkan untuk membaca permulaan surah Al-Baqarah. Kalau ada nak baca Al-Quran dalam riwayat ni, dia kata permulaan baca surah Al-Baqarah. Jadi anda hafal lah semua pun. Alif Lam Mim kan. Kita baca tahlil tu, itulah permulaan dia. Zalikal kitabul la raiba fi sampai muflih. Kan? Dan penghabisnya sudah menguburkan, maknanya kita baca tu sampailah penghabisnya sudah menguburkan mayat. Kita boleh amalkan bacaan tu. Adapun talqin terhadap mayat sesudah perkuburan, maka telah banyak sahabat kami menganjurkan. Di antara yang pendapat bahawa mengenai penganjurannya adalah Al-Qadi Husin dalam komiternya, sahabatnya Abu Sa'ad Al-Mutawali dalam kitabnya At-Tatimmah, Al-Syekh Al-Imam Al-Fathi Nas bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdis dan Imam Abu Qasim Ar-Rabbani. Semua amalan-amalan daripada di kalangan ulama-ulama lah berkaitan dengan talqin, tuan-tuan. Jadi tak ada masalah untuk menjadikan amalan tersebut. Adapun mengenai lafaznya, berkata Asy-Syekh Nas, bila selesai dari perkuburannya hendaklah berdiri di sebelah kepalanya dan mengucapkan, sunat sebenarnya berdiri, orang yang nak baca talqin tu lah. Al-Fulan bin Fulan, ingatlah perjanjian di atas mana engkau keluar dari dunia. Syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sendiri, tidak sekutu baginya, bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan hari kiamat itu pasti datang, tak diragu lagi Allah membangkitkan orang yang mati dalam kubur. Katakanlah, aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, Kaabah sebagai kiblat, Al-Quran sebagai imam, kaum muslimin sebagai saudara. Tuhanku adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah pemilik aras yang agung. Inilah lafaz. Maknanya kalau kita selalu dengar lafaz ni sebenarnya adalah amalan Asy-Syekh Nasr Al-Maqdisi dalam kitabnya An-Tahzib. Maknanya kalau kita nak orang kata apa sumbernya, inilah sumber dia. Talqin kita tu. Ni ya. Ada yang mengatakan hai hamba Allah, anak hamba Allah. Itu selalu kita dengar tu kan. Dan ada yang mengatakan hai hamba Allah, anak Hawa. Selalunya kita bila talqin kita sebut nama ibu dia tak? Tu. Kalau tahlil tu baca ibu, sebut ayah. Ditanyakan pada Syekh Al-Imam Abu Amru Ibn Salih rahimahullah tentang talqin ini, maka ia menjawab dalam fatwanya, talqin adalah amalan yang kami pilih dan kami jalankan. Kita tak ada masalah, tuan-tuan. Amalah. Disebut oleh segolongan dari para sahabat kami daripada Khurasan, diriwayatkan mengenai talqin sebuah hadis dari Abi Umamah yang tidak kuat sanadnya, akan tapi ia dikuatkan dengan kesaksian dan pengamalan penduduk negeri Syam di waktu lampau. Adapun talqin terhadap anak kecil, maka tidak ada sandaran yang bisa diandalkan dan kami tidak sependapat mengenai hal itu, wallahu alam. Menurut pendapat saya yang tepat adalah bahawa terhadap anak kecil tidak dilakukan talqin. Talqin sama sekali, baik yang masih menyusu maupun yang lebih besar, asalkan belum balik dan belum menjadi mukallaf. Untuk yang budak-budak atau yang belum menyusu sebagainya, itu tak perlulah kita talqin. Talqin untuk yang dewasa. Dan amalan tu sebenarnya tak ada masalah, memang menjadi amalan para ulama. Insya-Allah. Wallahu alam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya ingat habis tajuk dulu. InsyaAllah lepas ni kalau sempat kita masuk bab mengenai sesuatu yang bermanfaat bagi mayit lah. InsyaAllah. InsyaAllah saya kongsi sikit buku ni. Sebelum tu ada soalan tak? Tajuk akan datang mengenai sesuatu yang bermanfaat bagi mayit. Apa sesuatu yang bermanfaat bagi mayit? Apa pahala amalan dia? Ada soalan? Ada ke? Kepaham dah? Benda ni simple je, tapi cuma persediaan kita. Ya.
kubur. Ya. Ada. Memang ada sunnah. Tapi setiap apa tu kita baca yang minha khalaqnakum, dia ambil 3 kita tabur. Bukan yang bungkul tu. Itu lain kan? Ni yang dah sebut. Mana dia dah tutup. Tutup. Okey, insya-Allah tuan-tuan kita ambil sikit daripada apa tajuk ni, persiapan menjelang kematian. Sebenarnya banyak ni dah start dah masuk kepada perkara yang ke-12 atas tajuk. Ada pukul apa lagi kejap? Ada masa lagi? Minit lagi. Banyak lagi. Amalan ketika sihat. Ya. Masa sihat adalah kita kena buat amal kan. dah sakit boleh buat amal, tapi orang kata kekuatan tu orang kata dah orang kata apa? Dah apalah, dah kurang lah. Jadi banyak benda kadang-kadang masa sihat tu sembahyang sunat boleh buat, tapi masa sihat tu dah mula. Yang sunat dah duduk sekarang kan. Itu Jadi insya-Allah tuan-tuan, antara kelebihan dalam bab amalan tu ialah kita banyakkan menghadiri majlis ilmu yang merupakan taman syurga di dunia. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fil din wa liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidaklah patut bagi orang yang beriman keluar semuanya, yang ini pergi berperang, maka hendaklah keluar sebahagian saja dari setiap puak di antara mereka untuk mendalami ilmu agama dan untuk mengajar kaumnya apabila mereka kembali kepadanya. Mudah-mudahan mereka berjaga-jaga. Kita kena susun tuan-tuan. Kalau sekiranya ada di kalangan anak kita yang berpotensi, digalakkan. Sebab penting. Dia ni lah akan membantu kita bila dia balik. Sebelum dia ni lah dapat apa ke sebagainya. Sebab sekarang ni yang menjadi kerisauan kita ialah apa di masjid-masjid sekarang, yang ada sekarang ialah kalangan otai-otai. Betul tak? Orang yang muda-muda tak ada, tuan-tuan. Itu yang kena kita bimbang. Betul? Jadi kena buat sesuatu lah. Sesuatu bagaimana nak menarik golongan orang muda ni kepada majlis-majlis umpama ni. Jadi kalau sekiranya ada yang berpotensi, kita kena beri sokongan. Fikirlah macam mana caranya untuk mereka ni belajar dan balik nanti boleh membantu kita. Paling tidak pun masa-masa dia cuti, dia boleh tolong. Jadi penting. Sebab tak semua yang boleh, tapi kita kena atur. Jadi di antara kelebihan berada dalam majlis ilmu dan menuntut ilmu ialah mendapat ketenangan dan rahmat. Nak dapat sakinah, ketenangan dalam majlis ilmu lah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'al qaumun fil baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wal ghasiyatuhumul rahmah wa hafathum malaikatu wa dzakarahumullahu fima indah." Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, kecuali ketenangan turun kepadanya mereka rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Ini kelebihan orang yang berada dalam ilmu. Sama ada ilmu yang secara orang kata apa? Secara formal ataupun yang tidak formal. Yang kita tidak formal lah. Mana kita berada dalam majlis ilmu tuan-tuan, masya-Allah, kelebihan dia besar. Hatta akan disebut dalam satu hadis
seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di langit, dalam langit ataupun laut di lautan dan di daratan, berdoa minta Allah ampunkan dosa kita. Dan setiap kali kita daripada rumah ke tempat pengajian adalah sebagai saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kelebihan orang ba'da majlis ilmu ni. Dan malaikat pun menyebarkan sayap dia, cuma kita tak nampak. Jadi di sini banyak kelebihan-kelebihan yang disebut. Antaranya disebut ni, mereka membaca kitab Allah yang sedang belajar, maknanya kita belajar kitab Allah, hadis Rasulullah, kitab-kitab tauhid dan sebagainya. Kecuali apa hikmah dia, apa kelebihan dia, Allah Taala berikan sakinah, ketenangan. Maknanya kalau duduk dalam majlis ilmu ni tak tenang, tu kena tanya balik dia. Ya, kena something tu. Kalau tak tenanglah duduk majlis ilmu, gelisah ya kan. Tu mana? Kena tengok balik. Kalau maknanya dalam majlis ilmu patut ada sakinah, ketenangan. Sebab kita membicarakan hal yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah, berkaitan dengan firman dan perintah dia. Alaihimus sakinah. Dia kata, kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, kerahmatan, insya-Allah. Malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapan. Maknanya Allah Taala sebut kita ni di depan malaikat. Tentang orang yang berada dalam majlis ilmu. Dan keduanya ialah dipermudahkan jalan menuju syurga. Dan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka, barang siapa telah dimudahkan tarikan akan satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang untuk menuntut ilmu, sahalallah, maknanya Allah Taala memudahkan baginya tarikan ila jannah, jalan untuk ke syurga tuan-tuan. Antara salah satunya ialah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jadi sebab itulah gairahkanlah kita menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu ni tuan-tuan, dia menghapuskan kejahilan. Sebab bila manusia jahil, itu kadang-kadang kita mudah diperkotak-katikkan oleh manusia-manusia yang orang katakan bijak tapi tak bijak sebenarnya. Macam contoh macam kalimah Allah sekarang ni. Jadi kita perlukan ilmu lah. Kenapa boleh ke tak boleh kan? Sebab kita tak boleh nak semudah-mudah apa kan? Itu juga hal-hal yang berkaitan dengan inilah prinsip-prinsip agama yang perlu kita fahami. Diberikan ganjaran pahala. Itu kelebihan dia lagi ialah diberikan ganjaran pahala. Dah azan ambil satu lagi. Diriwayatkan Abu Nuaim al-Asbahani dan Ilyah al-Awliya dan Al-Aqatib al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu khazainu. Al-ilmu khazainu wa miftahuhu su'alu. Fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. Sa'ilu wal alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Okey. Ini kunci tuan-tuan. Ilmu ni khazanah. Ibarat macam khazanah ni apa? Kalau gudang lah, gudang. Macam mana nak dapat ilmu dan apa nak, macam mana kita nak dapatkan bondor tu. Disebut ni, dia kata kunci ni adalah bertanya. Tu. Tuan-tuan kena tanya. Barulah apa? Dulu Tuan Guru Ibrahim Bongek, orang selalu ikut dia. Kalau pergi tempat ni, dia ada style baca kuliah dia. Tapi kalau tempat lain, dia ada beza. Tajuk sama, tapi dia ada perbezaan. Tapi nak kita cungkil tu, kena banyak tanya. Maknanya tanya ni ada terkategori kepada tiga kelompok. Tanya ni ada 3 kategori. Tanya sebab kita tak tahu. Memang kita tak tahu. Tanya sebagai nak uji, mewakili orang lain. Orang lain sogan lah. Aku tanyalah. Okey. Yang kedua, nak uji. Ni bahaya. Jangan tuan-tuan. Nak uji orang, nak uji Tok Guru dan sebagainya, jangan. Yang ada niat macam tu. Tapi kalau kita tak tahu, tanya. Was'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kita tak tahu. Dan yang kedua,
Memang kita mewakili. Jadi mewakili ni dapat jawapan dia orang lain semua tak tahu. Kadang sogan kan. Yalah kan. Takut soalan kita tu tak memenuhi hasrat kan. Ha. Sebab tu dalam kitab-kitab ni memang seorang yang dia akan beri ruang lah untuk beri soal, dan dia akan jawab berdasarkan apa yang dia tahu. Jadi maknanya kunci nak dapat khazanah tu itu dengan kena tanya. Satu lagi kena ada pensel dengan buku. Imam Syafi'i lain tuan-tuan. Imam Syafi'i tu dia boleh tulis dengan dia punya apa yang dekat ni. Bila Imam Malik tanya Al-Muwatta tu, sebiji. Itu Imam Syafi'i tuan-tuan. Kita ni bukan Imam Syafi'i. Tu Syafi'i pun tidak kan. Dia. Maknanya kita kategori lain. Tu kemampuan tahap kita lah. Jadi kita ni orang kata mudah lupa. Jadi catatlah. Catat apa yang perlulah. InsyaAllah. Di barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ada awal sebut ni, ilmu itu adalah khazanah dan kuncinya adalah bertanya, maka sesungguhnya diberi pahala di dalam ilmu itu 4 orang. Ni kita ni kategori mana? Bila kita majlis ilmu, yang kita ni kategori mana? Orang bertanya, orang alim, orang yang mendengar ilmu, dan orang yang cinta ilmu. Kalau 4-4 ni, alhamdulillah kita ni. Jangan jadi orang yang disebut dalam satu hadis Rasulullah lagi, orang yang menentang. Ada majlis ilmu dia tak suka. Dia tentang. Dia tak kasih program tu jalankan. Okey. Tapi kalau kita dapat kategori macam ni, orang yang bertanya, kita tanyalah. Sebab tu, dan orang yang alim, orang yang maknanya kita ni lah maknanya mengajar, orang yang mendengar, tuan-tuan, audiens, dan orang yang cintakan ilmu. Sekurang-kurangnya macam tu. Kita maknanya mungkin tak dapat hari ni datang. Tapi tak apa, saya sponsor hari ni. Contoh macam tu kan. Sponsor makanan. Tu cintalah, kita cinta pada majlis ilmu. Tapi jangan jadi orang yang kelima. Sebab dia hadis, mestikah hadis, dia orang yang menentang kepada usaha agama atau majlis ilmu. Wallahu alam. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan. Nanti kita masuk pada tajuk lain yang dalam bab yang sama. Itu mazhariku. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Saya beri satu soalan lah kalau ada. Saya nak tanya, faham tak apa yang saya cakap? Kalau tak faham, tanya. Jangan tanya untuk ya, saya tak. Kan saya tak tahu apa faham tak faham. Saya sodap diri depannya. Tak faham kan? Saya ada kitab, tuan-tuan tak ada kitab kan? Allah. Kalau tidak boleh balik kan, tengok balik kan. Bismillah. Ya. Macam mana? Saya tak dapat tak jumpa lagi catatan tu lah. Dan sirah pun saya tak disebut tentang takin tu lah. Tapi benda tu tak memang tak ada masalah. Cuma pada Rasulullah tu sama ada sebab masa dia meninggal tu yang mengurutkan Sayyidina Ali saja. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dia pergi ke Darun Nadwah tu sebab dia nak lantik pemimpin. Jadi yang uruskan Sayyidina Ali. Jadi dalam catatan tu tak adalah mana disebut tentang siapa yang baca, siapa tu. Jadi kita tak tahulah. Tapi insya-Allah makna benda tu tak ada menjadi satu amalan yang kata bid'ah lah. Tak betul faham. Tapi tak sejarah tu tak ada. Tapi tak tahulah kalau saya boleh baca nanti dalam sirah Sayyidina Ali. Mungkin dalam tu ada sebut masa saat Rasulullah meninggal. Mungkin nanti boleh tengok baliklah. Okay tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau sekiranya umur panjang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amuka bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalaka 'azimin sultanik. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.